Kata Rasulullah, dalam alam kubur ni nak cari cahaya sebesar lubang jarum pun tidak ada. Masa kita duduk dalam alam barzah tu, nak cari cahaya sebesar lubang batang jarum tu pun tak akan ada. Melainkan orang-orang yang amanu wa amilus salihat kuburnya akan terang dan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mati dengan keadaan yang kita ni bergelumang dengan dosa, tak sempat minta ampun dengan mak, dengan ayah, dosa kita dengan isteri, dosa isteri dengan suami, dosa dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa, maka kita kembali ke pangkuan Allah dengan membawa dosa. Bawa dosa, maka azab sengsara lah kita. Masa nak keluar roh tu pun sakit. Dan apabila kita nak masuk pula dalam alam kubur juga menghadapi kesakitan. Cuba kita buka tengok dalam hadis-hadis menceritakan bab saat-saat sakaratul maut, nak hilangkan roh jasad tu Allah Rabbi. Rasulullah SAW pun diriwayat hadis rasa kesakitan. Malaikat dalam keadaan sudah dekat, dah sampai perintah Allah, menunggu untuk cabut roh Rasulullah. Sayang, tetapi perintah Allah, perintah Allah suruh ambil roh kekasih Allah, nak disimpan kepada Allah. Masa itulah terasa, ya Allah, betapalah sayang nak ambil tu. Rasulullah merasakan bahawa kesakitan itu. Wahai malaikat maut, jalankan perintah Allah, jalankan perintah Allah, ambil roh itu. Maka dijemputlah roh Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Umar jadi gila. Sayyidina Umar menjadi separuh gila. Tidak boleh menerima hakikat yang Rasulullah ni wafat. Maka tampillah Sayyidina Umar ke muka depan ramai. Dicabutnya pedang. Barang siapa mengatakan Rasulullah wafat dengan suara yang lantang, aku pancung pada sorak-sorak. Maka sahabat-sahabat dah ketakutan. Mana dalam sedih Rasulullah wafat, kemudian pula Umar bangkit dengan suasana yang macam tu. Tak boleh terima hakikat terlampau sayang kepada Rasulullah. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Maka dibacalah ayat Al-Quran di antara mahfumnya, memperingatkan tentang firman Allah, setiap yang bernyawa itu akan menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wahai Umar, sudah lupakah kamu pada perjanjian Allah? Tiada yang lebih hidup, tiada yang lebih berkuasa. Yang maha hidup adalah Allah, yang maha berkuasa adalah Allah. Kita semua makhluk Allah. Sampailah masa perjanjian yang Allah mengambil
kita kena redha. Orang lain tak berani rapat, takut. Maka dengan keadaan sayu dan sebab, saya bakal menenang keadaan. Barulah Umar beristighfar kepada Allah, disawungkan balik benar. Nak menggambarkan kita tuan-tuan buat sakit, mati itu sakit. Betapalah kita yang banyak dosa ni lagi sakit. Jadi sebab itulah bila kita bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala bagi bulan yang kita nak mencari, dia kata imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bermakna orang yang dapat memenuhi bulan Ramadan itu dengan penuh asa insaf, mencari keredaan Allah, nak mencari keampunan Allah. Sebab itu kita tak boleh leka dengan makan dan minum semata-mata. Kita nak kena tekun dan rajin sungguh beribadat. Yang Tuhan berikan, kata dalam bahasa kita moden ni, bonus bulan Ramadan ni Allah berlipat kali ganda, tuan-tuan. Cukup banyak. Satu amal kita buat, Allah gandakan sampai 10, bahkan lebih. Dan bila kita baca Quran di bulan Ramadan, jika pada bulan lain Allah beri 10 bulan, beratus kali Allah gandakan. Jadi janganlah kita buang masa dengan tidur kita yang banyak, dengan keadaan makan, minum kita, untuk selera kita ingat. Sebab itu kata Syekh Abdullah As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bumi berkata kepada anak Adam, wahai anak Adam, kamu berjalan di atas belakangku dengan sombong dan megah. Tapi ingat, wahai anak Adam, satu hari kau akan masuk dalam perutku. Wahai anak Adam, ingatlah kamu. Kita tak dengar semua ni, tapi ini berujuk kepada hadis yang disebut oleh para ulama. Bumi mengatakan, wahai anak Adam, kamu makan sekenyang-kenyang, sebuah sesedapnya. Esok kamu pula akan dimamah oleh ulat-ulat dan kalajengking dan segala jenis binatang di dalam tanah. Dalam satu riwayat juga, satu hari Nabi berjalan di tepi lumpukan sampah. Lalu ketika itulah Nabi nampak seekor bangkai kambing yang sedang berulat. Lalu Nabi kata kepada sahabat, wahai sahabat, itulah dunia. Perumpamaan dunia macam tu. Dunia ajibatun, dunia tu bangkai. Maka yang gila rebut bangkai ni adalah anjing. Kadang-kadang nak dapatkan bangkai itu, dia bergigit sama-sama anjing tu. Mana anjing yang kalah, dia bergigit, tinggallah. Hak yang menang dapat mengambil dan mengawal bangkai itu. Begitulah keadaan dunia hari ini. Manusia rebut dunia ni macam rebut anjing, rebut bangkai itu. Dengan rakus dan tamak, tak merasa langsung kesalahan dan dosa, buat kawan macam tu. Orang tergamak buat. Bahkan anak dengan ibu pun tergamak buat. Adik-beradik pun tergamak buat. Pasal nakkan dunia punya besar. Inilah semua ni kita kena ingat. Muhasabahlah diri kita ni, janganlah kita tumpu dan berebut sangat dengan keadaan dunia ni. Apa kadar yang kita dapat, yang penting ialah kita nakkan ibadat kepada Allah. Dan bila mari bulan Ramadan, bulan yang Allah beri keampunan, Allah berikan kita bonus yang banyak, rebutkan peluang-peluang ini pada siang hari, pada malam hari. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah besok akan mendapat satu kerehatan dan ketenangan. Jadi saya dah kata tadi, kita dah masuk fasa yang kedua sekarang. Berbanyak-banyak kita bangkit, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dalam hadis Nabi buat istighfar sebanyak 1000 kali, 100 kali. Ada riwayat mengatakan juga agama kalau 1000 kali. Maka kalaulah Nabi buat 100 kali, dia bukan ada dosa, tuan-tuan buat. Nabi maksud semua yang Nabi buat tu nak memberi galakkan kepada umatnya supaya memperbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Itu bila kita bangkit semayang, nak kata kalau tidur dulu pun nak bangkit semayang, kita mulai dengan istighfar. Jika sekiranya pula kita dalam keadaan nak sebelum tidur pun nak semayang pun istighfar kepada Allah, yang sudah masuk kita fasa yang kedua, fasa yang mendapat keampunan. Maka istighfar kita minta Allah ampunkan dosa kita. Tu saya kata dosa ni cubalah pejam mata dalam keadaan suasana gelap ni kita tu, maka merasakan dosa-dosa yang kita buat tu mana. Cuba renungkan. Ya Allah, jika sekiranya Tuhan tak ampunkan, kita mati pula, Ramadan yang kita dah masuk ni pula dah nak habis, apakah kita boleh berjumpa lagi tahun depan? Belum tentu. Ada berapa Ramadan saja baru masuk seminggu Ramadan, jiran kita telah kembali ke rahmatullah. Kita pula ada pula orang yang masuk pula di saat-saat akhir, dah lagi 2-3 hari dah nak habis, nak mencapai kemenangan Ramadan. Ada pula orang meninggal. Semua tu kehendak Allah. Jadi kita ni di mana kedudukannya, hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Kita tak dapat memberi jawapan. Itulah kena beringat selalu tuan-tuan dan puan, makan kita, minum kita, tidur baring kita, jangan seronok sangat. Ini akan kembali menemui Allah. Yang Tuhan bagi ni semua pinjaman semata-mata, dipinjam. Sampai masa dan tempoh yang dijanjikan Tuhan, Allah akan ambil. Dan bila Tuhan nak ambil ni pula, bukan Tuhan tunggu dalam bilik tidur kita ke, atas katil kita tertilap, tak. Allah tak menentu. Bila sampai masa perintah Tuhan kata nak ambil, maka diperintah malaikat yang mencabut rohnya akan diambil, walaupun kita tengah jalan pun. Itu yang kita lihat berlaku kematian dalam berbagai bentuk dan wajah. Jangan kita ingat kita buat rumah besar, bilik cantik, alat-alat dengan segala hiasan kita, dengan aksesori rumah kita, perhiasan kita nak mati dalam tu senang, besok selesai. Tak boleh. Tak boleh sama sekali kita niat dan mengatakan begitu. Sebab yang menentukan Allah, kita tak layak. Itu kena ingat macam tu. Jadi buatlah persiapan kita tuan. Penantian ini adalah penantian yang cukup hebat kita dengan Allah. Jika kita tak buat persediaan ni, besok bila mati tuan, cuba buka dalam surah Juz'u Amma. Juz'u Amma, surah yang kedua selepas surah An-Naba. Surah An-Nazi'at yang kedua. Yang pertama Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, An-Nazi'at. Bukan, ayat dalam surah An-Naba ayat 38, 39, 40. Alun alin naba'il azim. Itu juga Amma. 38, 39, 40. Penutup ayat 40, orang kafir kata kepada Allah, alangkah baiknya kalau kami dulu jadi tanah.
mafhum ayat 40 tu. Alangkah baiknya dulu kalau kami jadi tanah, ya Allah. Mana masa hidup di dunia ni. Tapi nak buat apa, kita dah mati. Surah An-Naba ni bila Nabi baca kepada orang Arab masa tu di kalangan Arab Quraisy, mereka tak percaya berkhabaran Rasulullah. Jadi bagi surah An-Naba, satu surah yang menggemparkan berita yang besar, al-azim, besar sungguh. Berita menceritakan kita ni hidup, mati, hidup balik. Dia orang tak percaya. Maka isu itu menjadikan perbualan hari-hari berpanjangan sampai mereka duduk dalam satu tempat. Nama tempat itu Darun Nadwah. Kalau kita hari macam bangunan parlimen tu lah, duduk dalam bangunan ni, dia panggil pimpinan-pimpinan Arab-Arab Quraisy, semua pimpinan termasuklah semua yang menjadikan masa itu ketua mereka Abu Lahab, Abu Jahal, membincangkan perkhabaran Nabi beritahu ni. Kamu percaya ke apa yang Muhammad kata ni? Bolehkah orang tu dah hidup, mati, hidup balik, dah hancur lebur dah? Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan, masa itulah kita lihat betapalah kebesaran Allah. Kita mati, Allah hidupkan balik, dihimpunkan balik, dihidupkan semula. Bila hidup semula adalah orang kafir tak beriman ni, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya masa hidup dunia dulu kalau aku ni jadi tanah. Sebab dia tengok binatang-binatang ni, lembu, kerbau, kambing, semua jenis makhluk Allah yang kata haiwan, binatang, dia balik ke alam dia. Syurga pun tidak, neraka pun tidak, mereka ni balik ke alam mereka. Jadi orang-orang yang tak beriman, yang menentang Allah di dunia ni, yang Allah Ta'ala suruh tutup aurat, kita buka. Yang Allah suruh pakai tutup aurat, kita buka juga. Lawan. Lepas tu pula bila kita lawan pula mendabik dada pula, ni kita dah lawan ni. Yang kita lawan bukan kita lawan tuan-tuan guru ni, bukan kita lawan para alim ulama, bukan kita lawannya para mubalik Islam. Yang kita lawan Allah, Rasul. Tok guru alim ulama, para mubalik Islam, dia tak boleh nak buat apa, dia tolong beritahu, tolong ajak, tolong berikan peringatan. Tapi kita lawan. Bahkan ada isteri-isteri yang suami perintah dia tutup aurat, ikutlah Islam, lawan. Sedarlah, yang kita lawan tu kita menentang Allah. Ini masa ni lah, besok ni bila berimpun di alam mahsyar, masa tu lah mereka ni macam orang kafir tadi. Tu kata Abu Lais As-Samarqandi almarhum ni, wahai kalangan anak cucu Adam, menyesal kemudian tak berguna, tak ada pendapatan apa pun. Menyesal sekarang ni. Jadi kita banyakkan muhasabah, banyak istighfar ni. Pasal kita tak tahu bila boleh ke tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan. Dan tahun ni pula Ramadan, sempatkah kita habis? Mungkin kita dah buat persiapan, dah belikan baju pun dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku kat kita banyak. Pergi beli baju, bawa anak-anak naik rakit, pengorbanan seorang bapa. Bawa anak-anak yang isteri di rumah menunggu dia balik, sampai dah beli kain baju, dah sampai tiba-tiba naik rakit, tiba-tiba Allah jadikan nak tentukan musibah dekat dia. Rakit dibawa arus lah macam mana, tenggelam. Dia tak dapat menyelamatkan anak dia semua. Anak seorang je kan, Mister yang dulu kan, seorang dah dapat diselamat, hal lain semua tenggelam dalam arus yang deras. Kain baju yang baru beli, baju raya tadi, Lampung, Timur Tahir, dibawa arus. Itu kita kata nak buat persiapan, nak raya, nak seronok, nak bersuka, nak happy kita hari kemenangan. Tapi Allah tentukan berlakunya kematian, renungan. Jadi pengajaran, ya aktibar kita yang masih lagi hidup ni.
Betapalah berkorban ayah cari duit, kumpul duit, nak berseronok anak-anak sama-sama pakai baju baru, akhirnya ditelan dalam dasar sungai. Itu kata perjanjian Allah. Apa pun kita kena redha, tak boleh kita nak kata apa. Itulah hak Allah. Jadi marilah tuan-tuan, kita ni kena lawan semua-semua. Nak mencapai kemenangan, kata-kata balik pada hadis tadi itu, imanan wa ihtisaban. Allahu Akbar. Nak sampai beriman dekat Allah, nak rasa nikmatnya alam di akhirat besok, syurga Allah terbuka, bukannya senang. Dia kena berkorban, kena berjihad. Dan pengorbanan dan jihad kita ni merupakan banyak berbentuk jihadun nafsi. Mengatasi ni nafsu kita sendiri, lawan nafsu kita sendiri. Yang ni lebih besar daripada peperangan yang dihadapi oleh kita berdepan dengan musuh-musuh Allah yang nyata. Jadi barang siapa yang sampai peringkat dia dah berjaya tu, yang Allah isytiharkan kemenangannya kita pada hari raya tu, maka pada hari itulah kita walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalulah kita bertakbir, tanda bersyukur kepada Allah. Ya Tuhan, bagi kita kemenangan, boleh beribadah, berpuasa kita, kemudian mengharungi nafsu kita, dapat melawan segala kehendak nafsu kita yang tak baik, boleh beribadah. Maka para sahabat, termasuk Rasulullah, lagi nak berakhir Ramadan, lagi padat. Bahkan mereka berkampung, berkemah, beriktikaf di persekitaran Masjid Nabi itu, penuh dengan khemah-khemah. Ada yang hantar surat, hantar SMS dekat pengurusi, dekat AJK masjid, tak pandai pengurusan, marah, nak sembahyang tak boleh, jom balik. Pengurusi kata kena sabar. Tuan-tuan, puan-puan, bulan puasa Allah melatih kita sifat sabar. Bawalah, kalau malam pertama, tolong bawalah sejadah sendiri, bawalah tikar sendiri, reserve. InsyaAllah mari juga, besok jangan tak mari. Masuk malam ketiga, keempat, InsyaAllah. Masuk malam yang macam ni, lot parking kereta, 3 lot boleh masuk satu kereta kita seorang, InsyaAllah. Tak ada masalah. Kalau malam pertama tu nak parking pun tak boleh, tak apa, kena sabar. Boleh parking jauh sikit lah. Dia tak nak, boleh nak dekat je tu, turun pintu, buka turun, masuk. Nak macam tu, buka pintu, masuk dalam masjid. Kadang suami parking, dia kata jauhnya, tak larat, jom balik lah. Tak nak. Suami kata sabarlah, orang ramai. Sabar kan, sabar nak jalan jauh ni, belum. Jom balik lah, bayang kat rumah. Itu sayang dunia tu, bukan sayang sampai di akhirat. Kalau dia sayang isteri sampai akhirat, dia tak bawa balik, dia pujuk, dia belai, dia bawa masuk juga dalam masjid. Tapi dia sayang kat dunia ni, balik dia ikut. Pasal datang tadi dia ikut belakang, suami depan, isteri belakang. Bila pusing balik, suami depan, dia ikut belakang suami, ikut belakang isteri dah. Kadang-kadang kena api ni pada waktu tadi.